Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik. Dan sekarang kita berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik. Selamat petang. Apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sehat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okay, dan dalam sesi Facebook Live pada kali ini, okay, kita nak borak-borak, okay, seperti biasa, okay, iaitu berkaitan dengan saham, okay, tentang ilmu perkongsian tentang saham, okay, dan kepada anda yang merupakan pelabur dan trader saham di Bursa Malaysia ataupun anda yang bakal nak menceburkan diri dalam dunia saham ni, okay, anda boleh join sesi live ni. Okay, kita nak kongsi-kongsi ilmu, okay, dan hopefully perkongsian ini memberikan anda manfaat, okay, dan dapat membantu anda untuk mengenali apakah itu saham yang sebenar. Okay, alright. Jadi sebelum kita start, boleh tak respon dulu dekat ruangan chat, dekat ruangan komen. Okay, adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah line internet kita okey? Okay, adakah mic saya ni berfungsi dengan baik? Okay, tolong respon dulu. Okay, dan sekiranya okey, komen jelas. Alright, dan selain tu anda boleh klik like. Dekat sini ada button like, okay, dan button love. Dan anda boleh klik button share, okay, supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita dapat join sesi live pada petang ini. Okay, so sekarang pukul 2.10 petang. Okay, hari ni 1 November 2022. Kita dah masuk bulan baru. Okay, 2 bulan yang terakhir di tahun 2022. Okay, dan pejam celik, okay, dah nak habis dah tahun 2022 ni. Okay, so masa berlalu dengan sangat pantas sebenarnya. Okay, jadi that's why kita nak kena isikan masa-masa yang kita ada ni dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Okay, dan of course kita nak gunakan 2 bulan yang terakhir di tahun 2022 ni untuk prepare for 2023, okay, supaya tahun depan ni menjadi tahun yang lebih baik berbanding tahun 2022. Okay, alright. Jadi dalam sesi live pada kali ni, okay, tajuk kita ataupun topik yang saya nak bincangkan adalah berkaitan dengan mitos tentang technical analysis. Okay, so based on pengalaman saya terlibat dalam dunia saham, okay, sebagai seorang pelabur dan trader saham di Bursa Malaysia. Dan selain itu juga saya aktif berkongsikan ilmu saham. Okay, saya kendalikan seminar, saya buat kelas, saya buat workshop, training, coaching, personal coaching. Okay, sejak tahun 2014 lagi, akhir tahun 2014. Okay, sampai sekarang. Okay, dan saya dah melatih ribuan orang newbie untuk terlibat dalam saham ni. Okay, dan saya dapati ada beberapa perkara, okay, yang menjadi salah faham di kalangan pelabur dan trader saham ni bila berbicara tentang topik technical analysis. Okay, so technical analysis ni apa? Okay, secara ringkasnya, technical analysis ni adalah satu kajian yang kita buat, okay, untuk mengenal pasti situasi sesuatu saham. Okay, sesuatu saham tu, harga saham, situasi sesuatu harga saham, okay, dan kita nak mengenal pasti sama ada harga saham tu nak bergerak naik atau nak bergerak turun. Okay, kita boleh baca pergerakan tersebut menggunakan ilmu technical analysis. Okay, jadi itu secara asasnya. Okay, tetapi masalahnya, okay, di kalangan ramai orang yang nak terlibat dalam saham ni, okay, saya dapati ramai orang dia salah faham, okay, tentang technical analysis. Okay, dan salah faham tentang technical analysis ni menyebabkan message yang salah tentang technical analysis tersebar di kalangan masyarakat kita yang belajar saham. Okay, dan dia menyebabkan ramai orang salah konsep bila buat kajian technical analysis. Okay, jadi saya nak share pandangan saya, okay, tentang technical analysis ni. Okay, dan sekiranya anda menonton ni, anda boleh nilaikan sendiri. Okay, dan apa yang saya katakan ni bukan based on teori, okay, tetapi based on apa yang saya sendiri lalui dalam pelaburan saham.
Okay, apa yang saya buat dalam pelaburan saham, kajian technical analysis yang saya buat dalam saham, dan akhirnya saya dapat satu conclusion tentang apakah itu technical analysis yang sebenar. Kita buat apa sebenarnya dengan technical analysis, okay? Jadi hari ni, sesi live pada hari ni sebenarnya sangat-sangat penting, okay, especially anda yang ingin menjadi seorang trader saham, okay, dan buat profit daripada saham ni secara capital gain, okay, kenaikan harga saham, okay. So sebelum kita teruskan lagi ni, saya nak tanya, ada orang tak bersama dengan saya ni dalam sesi live ni? Saya tengok macam tak ada orang je, macam saya cakap seorang-seorang je ni. Boleh tolong respon tak dekat ruangan komen? Okay, kalau anda sedang menonton sambil-sambil dengar saya berceloteh ni, okay, klik like dulu, klik like dekat sini, klik like, klik love. Kalau anda suka sesi live saya, anda suka belajar saham bersama dengan saya, anda klik love. Okay, anda klik love banyak-banyak dan anda bantu saya untuk klik button share. Okay, share ke wall Facebook anda, share ke grup-grup Facebook yang anda join. Okay, anda juga boleh copy link. Copy link. Dekat Facebook pun ada copy link tau. Bukan dekat TikTok je ada copy link. Okay, so copy link, jangan tekan copy link je. Copy link dan share. Paste dekat mana-mana, dekat WhatsApp, dekat Telegram. Okay, kalau anda ada Telegram, okay, kat mana-mana lah komuniti anda. Okay, mungkin anda ada grup-grup grup-grup kawan-kawan sekolah, okay, grup-grup kawan sekerja. So anda boleh post dekat situ. Okay, dan bukan nak jual apa-apa pun, tak ada nak jual apa-apa, sekadar nak berkongsi ilmu, sekadar nak nak share dengan anda apa yang betul tentang saham. Okay, sebab saya rasa ada satu masalah yang mendesak dalam saham ni, sebab masalah kita dekat Malaysia ni bila bercakap tentang saham, terlalu ramai orang yang cakap benda yang tak betul tentang saham. Okay, bercakap benda yang salah tentang saham dan dia memberikan persepsi yang negatif terhadap saham. Okay, orang dekat luar sana dah lah skeptikal tentang saham. Okay, jadi bila orang yang nak bercakap tentang saham, dia cerita pula benda yang tak betul, benda yang tak berapa tepat, benda yang salah, totally salah. Okay, dia menyebabkan ramai lagi orang confused, okay, dan rasa takut untuk terlibat dalam saham. Okay, jadi that's why, okay, saya rasa terpanggil, okay, based on pengalaman saya terlibat dalam saham ni sebagai pelabur dan trader saham. Okay, saya bukan remiser, saya bukan dealer saham, saya bukan orang-orang yang berkepentingan, okay, dalam dunia saham ni. Saya hanyalah pelabur dan trader saham. Saya melabur dan trade saham di Bursa Malaysia menggunakan akaun CDS saya sendiri. Okay, dan saya mengkaji saham yang saya nak beli. Saya pilih sendiri kaunter saham yang saya nak beli. Okay, saya tak follow mana-mana buy call. Saya tak minta pendapat siapa-siapa. Setiap kali saya beli saham, saya akan kaji terlebih dahulu dan saya akan buat trading plan saya sendiri dan saya akan beli saham based on trading plan saya sendiri. Okay, jadi based on pengalaman saya bertahun-tahun melakukan kajian saham, trade saham, okay, ada buat profit, ada buat loss. Okay, dan saya dah melalui pasaran saham bullish, pasaran saham bearish. Okay, jadi saya nak share dengan anda apakah maksud dan juga perkara yang betul tentang technical analysis. Okay, dan kenapa terlalu ramai orang struggle untuk buat technical analysis, sebabnya mereka memegang konsep dan mindset yang salah terhadap technical analysis. Okay, jadi anda dah ready ke belum? Kalau dah ready, komen ready. Okay, saya nak kongsikan. Okay, pada sesi live pada kali ni. So, tolong respon. Okay, Eli Haji Darus ada sambil lunch. Okay, alright. Saiful Bahari ada tuan. Ika Ahmad ada, Tian M. Syafiq Zaimi ada, alright. Terima kasih. Siti Hafsah Said ada tuan. Johar Sabiran, Alhamdulillah ada tuan. Okay, alright. Terima kasih kepada anda yang menonton secara live. Okay. Dah klik button share ke belum? Tak ada like pun. Bagilah like, bagi love. Okay, barulah rasa meriah sikit sesi live kita pada hari ni. Okay, saya sekarang berada dalam kereta. Okay, saya dekat ada satu tempat rahsia, di lokasi rahsia. Okay, jadi sambil-sambil saya lepak dekat sini, lepak dalam kereta je you guys. Okay, dan sambil-sambil tu buat live dengan anda lah. Okay, alright. So, mitos yang pertama yang saya nak kongsikan dengan anda tentang technical analysis, okay, yang ramai orang pegang, yang salah yang ramai orang pegang di luar sana. Nombor satu, technical analysis adalah dibuat untuk meramal kaunter saham yang nak naik. Okay, alright. So, ini satu perkara yang kalau saya ada nampak orang tulis
technical analysis adalah untuk meramal mana kaunter saham nak naik. Saya dalam hati saya cakap tak betul. Tak betul tu. Okay, tak betul. Okay, tetapi ada orang tulis macam tu. Okay, dia kata technical analysis ni hanya untuk meramal. Kita nak ramal mana kaunter saham nak naik. Sebenarnya bukan. Okay, sebenarnya bukan. Technical analysis bukan digunakan untuk meramal mana kaunter saham nak naik. Okay, sebabnya kita bukanlah Tok Bomo. Okay, kita bukan Tok Bomo. Kita bukan peramal. Okay, kita bukan menilik nasib dalam pasaran saham ni. Okay, kita dalam saham ni kita sekadar mengkaji, okay, kita membaca pergerakan harga saham dan kita perlu buat keputusan. Okay, bila nak beli saham, okay, nak jual saham, kita kena buat keputusan. Okay, tetapi technical analysis bukan digunakan untuk meramal mana kaunter saham nak naik. Okay, technical analysis hanya memberikan signal sahaja. Okay, ke manakah arah nak pergi, sama ada dia nak ke atas ataupun ke bawah. Tapi mana kaunter nak naik, kita tak tahu. Kita takkan pernah tahu. Okay, jadi kalau orang sebut technical analysis untuk meramal, jawapannya tidak. Kita tidak meramal. Okay, so bila kita buat technical analysis, kita nak baca saham ni dia nak naik ke atas ataupun nak turun ke bawah. Signal dia, pergerakan dia, macam arah dia ke mana. Itu sahaja. Okay, tapi adakah dia akan naik ke mana para semua tu kita tak tahu. Bila dia akan naik, berapa cepat dia akan naik, okay, berapa banyak dia akan naik, kita tak tahu. Hakikatnya kita tak tahu. Okay, so walaupun siapa pun kita, okay, orang terkenal, orang tak terkenal, pakar ke tak pakar, pengalaman bertahun-tahun dalam saham, sama je, kita tak tahu mana kaunter saham yang nak naik. Okay, alright, so of course, okay, sekiranya ada orang kata prediction saya, okay, saham ni akan naik, itu sekadar dia punya personal opinion, personal prediction dia. Walaupun dia buat kajian saham, itu pandangan peribadi sahaja. Okay, tetapi tak ada siapa tahu apa kaunter yang akan naik di masa akan datang. Okay, dan kalau kita tengok benda yang dah lepas, okay, dia naik bukan bermaksud akan datang dia akan naik lagi. Okay, so that's why first kali kita kena faham kita bukan meramal. Okay, kalau kita meramal, okay, jadilah Tok Bomo. Faham ke tak ni? Nombor 1. Okay, cuba tulis. Cuba tulis dekat ruang komen. Okay, mitos nombor 1 adalah, okay, ramai orang cakap technical analysis adalah untuk meramal kaunter saham nak naik. Jawapannya mitos. Itu tak betul. Okay, itu tak betul. Okay, kalau anda nak jadi pelabur dan trader saham, anda buat kajian technical analysis, anda bukan meramal masa depan. Anda hanya membaca situasi sesuatu kaunter saham. Okay, faham ke faham ni? Cuba komen dulu. Saya perlukan respon daripada anda. Okay, dan kejap lagi saya akan share lagi beberapa points, okay, yang anda kena fahamkan tentang technical analysis. Dan tujuan saya kongsikan tentang topik ni adalah sebab saya nak make sure, okay, saya nak pastikan orang yang belajar saham ni mereka belajar benda yang betul. Mereka buat dengan cara yang betul. Okay, sebab kalau kita buat saham ni dengan cara yang salah, okay, takut-takut kita buat saham ni dengan cara yang tidak patuh syariah. Okay, saham tu patuh syariah, tapi kalau kita meramal, kita menilik nasib saham kita mana yang akan naik, dah macam kita meramal, kita menilik nasib, takut-takut dia jadi tidak patuh syariah. Okay, so that's why kita nak kena buat dengan cara yang betul, dengan mindset yang betul. Okay, kalau anda rasa penting apa yang saya sampaikan ni, okay, tolong share, okay, tolong sharekan, okay, dan tolong dengar video ni. Okay, dan kalau anda ada pendapat juga, anda boleh tuliskan dekat ruang komen. Okay, alright, maznah, esok pun kita tak tahu apa nak jadi dengan market. Bukan esok je, 1 jam akan datang, 5 minit akan datang, apa yang akan berlaku di masa depan di luar pengetahuan kita. Hanya Allah yang tahu. Okay, jadi kita tak tahu apa yang akan berlaku di masa depan sehinggalah kita melaluinya. Okay, lepas dah kita lalui baru kita tahu. Macam tu. Okay, boleh ke boleh? Okay, alright. So, itu yang pertama. Okay, yang pertama adalah mitos yang pertama. Okay, kita bukan buat technical analysis ni untuk meramal masa depan. Okay, nombor 2. Okay, ada mitos yang mengatakan bila kita belajar technical analysis, kita mengkaji sejarah. Okay, dan sejarah akan berulang kembali. Okay, alright. So ini pun salah satu pendapat, okay, dalam topik technical analysis. Maksudnya bila dia kaji signal-signal dalam technical analysis, sebab dulu pernah berlaku dan sekarang pun akan berlaku balik semula situasi yang lebih sama. Okay,
Benda ni mungkin berlaku dan mungkin tak berlaku. Okay, so that's why saya tak berapa setuju bila orang katakan technical analysis ni adalah kita mengkaji sejarah yang lepas dan ianya akan terjadi lagi pada masa akan datang. Okay, sebenarnya dalam pergerakan harga saham, anything can happen. Benda yang dah lepas mungkin boleh terjadi balik semula, ataupun benda yang dah lepas takkan terjadi lagi. Okay, so that's why kalau kita pegang pendapat yang mengatakan benda yang dah berlaku, sejarah yang dah berlaku akan berulang balik semula, tak ada basis sebenarnya. Sebagai contoh, saham adalah perniagaan. Kalaulah sesuatu syarikat tu 20 tahun yang lepas atau 10 tahun yang lepas dia menjalankan perniagaan yang menguntungkan, harga saham dia naik. Okay, masa tu dia tengah buat untung kan. Tapi mungkin sekarang lepas 10 tahun perniagaan dia dah tak relevan, ataupun dia dah tak dapat menjalankan perniagaan yang menguntungkan. Dia mengalami kerugian demi kerugian. Okay, jadi dia dah rugi, harga saham dia jatuh. Okay, dan dia dalam proses nak jatuh dah saham dia, dan memang tak ada potensi dah. Okay, maka apa yang akan berulang? Apa yang berulangnya? Kalau dulu dia pernah berjaya, bisnes yang besar, dia boleh je bungkus lepas 10 tahun. So apa yang berulangnya? Okay, kenapa? Disebabkan dia pernah berjaya dulu, okay, dia pasti akan berulang balik semula. Tak make sense. Tak make sense. Okay, so dia adalah sekadar satu teori yang orang suka bercakap-cakap. Okay, so tapi saya tak katakan benda yang dulu dah pernah berlaku tak boleh berlaku lagi semula. Jawapan saya adalah boleh, dan mungkin boleh, mungkin tak boleh. Mungkin akan berlaku semula, mungkin tak berlaku semula. So sebab tu terma yang saya suka cakap dalam saham adalah anything can happen in the stock market. Apa sahaja boleh berlaku. So kalau kita dah predefine ataupun predetermine yang saham ni akan berulang, kita berada dalam satu situasi yang kita pegang satu pendapat yang tak pasti. Okay, tak semestinya berlaku macam tu, dan kita percaya benda tu. Jadi bila benda tu tak berlaku, kita akan jadi orang kata frustrated. Kita expect benda tu akan berlaku. Kita tunggu untuk berlaku, tapi dia sebenarnya tak nak berlaku, dia tak berlaku. Okay, jadi akhirnya kita frust. Okay, sebab tu ramai orang terlibat dalam saham, dia belajar technical analysis dan dia percaya mitos-mitos ni menyebabkan bila dia mengalami kerugian dalam saham, dia berada dalam denial, tak percaya, tak terima. Okay, yang apa yang dia pegang tu salah, dan akhirnya sampai satu masa dia rasa apa yang dia belajar tu salah. Mungkin dia akan cakap saham ni scam. Okay, dia akan cakap macam-macam benda yang negatif. Okay, so that's why kita kena betulkan dulu tentang terma-terma dalam saham ni. Okay, supaya orang buat saham dengan cara yang betul. Okay, alright, Ilin Aminin, Ustaz, terbaik coach. Nanti nak datang belajar lagi, nak improve kesilapan InsyaAllah. Okay, Ustaz Ilin, jemput datang. Okay, saya pun nak berjumpa dengan student-student saya. Okay, Ustaz, siapa-siapalah yang mana-mana student-student saya semua. Okay, hopefully kita dapat berjumpa. Okay, alright. Okay, alright. Okay, so lagi. Okay, so saya dah sebut dua dah. Okay, satu tentang ada orang cakap mitos technical analysis untuk meramal masa depan. Okay, yang kedua adalah saham ni tentang sejarah yang lepas. Okay, so dia akan berlaku balik semula. Okay, so itu adalah mitos yang berkaitan dengan technical analysis. Okay, alright. So far, adakah anda belajar sesuatu? Faham tak apa saya explain ni? Kalau faham, komen faham. Kalau tak faham ataupun ada soalan, anda boleh tanya dekat ruangan komen. Okay, saya harap sesi live saya ni dapat menjawab juga persoalan-persoalan yang bermain di fikiran anda. Okay, alright. So kepada anda yang baru join, okay, kepada anda yang baru follow saya di Facebook Nizam Malik page, nama saya Nizam Malik. Saya merupakan founder kepada Saham Mastery. Kepakaran saya adalah membantu orang ramai untuk mulakan langkah jana wang dari saham di Bursa Malaysia. Okay, dan masalahnya ramai orang nak terlibat dalam saham, tetapi disebabkan tidak ada ilmu yang betul tentang saham, ramai orang takut-takut nak terlibat dalam saham ni. Okay, ramai orang takut-takut nak beli saham. Okay, dan sekiranya ada orang yang cuba-cuba beranikan diri untuk beli saham, okay, tetapi disebabkan tak ada ilmu saham ni, mereka cenderung untuk mengalami kerugian demi kerugian dan menyebabkan habis segala modal yang ada
okay, dan struggling dalam saham dan juga kewangan. Okay, right. Jadi dengan program Saham Mastery, okay, so saya buat program Saham Mastery untuk berkongsikan ilmu tentang macam mana cara yang betul nak buat saham ni. Okay, dan ada orang tanya, boleh ke nak belajar saham ni sampai pandai? Sampai pandai tu maksudnya apa? Okay, dah ada orang komen, sampai pandai ni sampai boleh buat profit. Okay, jawapan saya adalah sebenarnya sebelum kita nak cakap tentang buat profit, kita kena buat saham ni dengan betul terlebih dahulu. Kalau kita buat saham ni dengan betul, insya-Allah profit will come, the money will come. Okay, tetapi sekiranya kita buat saham ni dengan cara yang salah, itu yang menyebabkan kita struggle untuk dapatkan profit dalam saham. Okay? Jadi sebelum kita bercakap tentang profit saham, kita nak kena belajar dulu, okay, tentang macam mana nak buat saham ni dengan cara yang betul. Okay? Alright, Faiz Syarian, faham tapi kurang setuju point nombor 2 tu. Haha, tapi kita agree to disagree. Okay, alright. So, point saya yang kedua adalah sejarah yang berlalu. Technical analysis tentang sejarah yang berlalu, okay, yang mungkin akan berulang balik semula. Okay, so tak setuju dengan itulah. Okay, tapi tak apa. Okay, right. Tapi itulah pandangan saya. Okay, sebab bila kita fikir benda yang dah lepas akan berulang balik semula, jawapannya tak semestinya. Mungkin ya, mungkin tidak. Okay, right. Segitulah. Okay, tak apa. Right, tak setuju pun tak apa. Okay. Tapi apa yang saya cakap ni adalah based on pengalaman saya melihat student-student yang belajar saham. Okay, dan kadang-kadang student-student yang belajar saham ni, diorang bukan tak ada ilmu saham. Diorang ada ilmu saham. Diorang dah belajar ilmunya. Tapi mereka struggle dalam saham ni sebab mereka pegang mindset yang salah. Okay, bila pegang mindset yang salah, yang itu menyebabkan mereka struggle dalam saham. Okay, dan macam mana nak berjaya dalam saham, kena betulkan mindset terlebih dahulu. Pegang mindset yang salah menyebabkan kita struggle dalam saham. Okay, so banyak lagi benda yang saya nak kongsikan tentang apakah salah faham tentang saham ni. Okay, so yes. Okay, so dalam sesi ni saya akan kongsikan lah. Okay, alright. So apa lagi tentang salah faham tentang technical analysis? Okay, so salah faham dalam technical analysis lah, ramai orang mencari teknik Holy Grail dalam saham. Okay, teknik Holy Grail bermaksud teknik pasti untung. Okay, ramai orang belajar kajian technical analysis dan mereka jump over class over class. Maksudnya mereka cari kelas saham, masuk kelas saham ni, masuk kelas saham ni, masuk kelas saham tu, try dengan coach ni, try dengan coach ni, coach tu, coach ni. Dia pergi kelas sebab dia nak cari mana technical analysis yang paling power. Okay, so ini juga adalah satu mitos. Okay, di kalangan ramai orang, okay, dia nak pergi belajar dengan seseorang, guru ataupun dalam sesuatu mana-mana kelas saham, dia nak cari teknik paling power yang pasti untung. Ini juga satu mitos dalam technical analysis. Okay, so sebenarnya yang saya dapati selepas terlibat dalam saham selama 8 tahun, terlibat dalam saham dan melatih ribuan orang newbie untuk terlibat dalam saham, sebenarnya tak ada teknik paling power dalam technical analysis. Okay, sebenarnya technical analysis hanyalah alat yang membantu kita untuk buat keputusan sama ada beli, jual, hold. Dia membantu kita buat benda tu je. Tapi dia tidak akan memberikan kita counter yang pasti akan naik. Tak ada. Jawapannya tak ada. Tak ada teknik paling power. Okay, so masalah ramai orang adalah dia nak cari teknik kajian technical analysis yang bila dia beli saham tersebut pasti naik. Okay, dan kalau dia dapat ada orang yang jamin teknik dia paling power, apa yang dia nak buat adalah dia nak all in. Dia sebenarnya nak tunggu je siapa-siapa yang berani, mana-mana coach saham yang berani cakap teknik dia paling power, pasti untung, winning rate dia 100% ataupun 90%, 80%. Dia nak belajar, dia sanggup nak join the circle untuk beli saham apa yang dikaji menggunakan software ke apa ke, dan beli saham tu dan dia mengharapkan dapat profit daripada counter yang dibeli tersebut. Okay, dan inilah mitos dan inilah satu penyakit, okay, dalam saham, dan masalahnya dia merebak. Okay, mitos ni merebak di kalangan masyarakat yang menyebabkan terlalu ramai orang
anggap technical analysis ni soal teknik yang paling power. Okay, jadi that's why kalaulah ada orang buat kelas, teknik pula nama pelik-pelik, teknik naga berapi lah, teknik apa-apalah, tak payah sebutlah nama teknik-teknik orang kan. Tapi teknik tu lagi pelik nama dia, lagi macam wow nama dia, itu mesti teknik power tu. Itu pandangan ramai orang, okay, di luar sana, mitos kita sebut, mitos ataupun prasangka orang tentang technical analysis ni. Jadi bila dia belajar, dia expect dia akan dapat satu teknik yang pasti akan berikan keuntungan kepada dia, sedangkan tak ada teknik paling power. Tak ada siapa boleh pilih counter dan katakan counter tu akan naik. Tak ada. Okay, orang 20 tahun pengalaman pun tak boleh. Okay, wali pun tak boleh. Tak boleh. Kalau tidak, wali dah jadi trader saham nombor 1 yang sentiasa buat profit. Jawapannya tak ada. Dan itu bukanlah cara trade saham. Trade saham yang sebenar adalah, okay, technical analysis yang sebenar adalah, kita sebenarnya setiap kali beli saham, kita ambil risiko. Ada risiko yang kita ambil dalam jual beli saham kita. Bila kita beli saham, kita merisikokan modal kita. Itu hakikatnya. Itu hakikatnya. Okay. So, that's why bila saya faham, saya menerima yang saham ni ada risiko, barulah saya buat saham ni dengan yakin sebenarnya. Sebab kita terima risiko tu ada. Tapi bila kita tak boleh terima risiko, kita tak boleh nak terima kita berisiko mengalami kerugian, kita akan jadi takut untuk beli saham. Alright, dan kemudian kita terlalu berharap dalam saham ni. Alright, dan dia jadi sangat bercelaru dalam aktiviti pelaburan dan trade saham yang kita lakukan. Okay, so that's why bila orang cakap, yes, Tuan Nizam sendiri cakap, kita merisikokan diri kita dalam saham. Bila beli saham, kita merisikokan diri. So saham ni memang berisiko lah, risiko tinggi. Of course. Okay, ada risiko dalam saham. Cuma bezanya, kita boleh tentukan berapa banyak risiko yang kita ambil. Sebagai contoh, sebelum kita beli saham, kalau kita buat trading plan dan kita hadkan kerugian kita kepada bawah negatif 10%, itu jelah risiko yang kita ambil. Sebesar mana risiko dalam pasaran saham, kita hadkan kepada bawah negatif 10% sahaja. Kita yang tentukan risiko yang kita ambil. Faham tak ni? Okay? Memang saham tu berisiko, memang kita boleh loss banyak. Tapi kalau kita boleh set berapa kita sanggup rugi dalam setiap kali trade saham kita, maka kerugian kita adalah kerugian yang terkawal. Okay, jadi risiko memang ada, tetapi risiko tu kalau tak dikawal, risiko tu tidak ditetapkan sebelum kita beli saham, memang risiko tu jadi besar lah, sampai 100% boleh loss. Okay, faham tak? Okay, jadi that's why kena buat saham ni dengan mindset yang betul. Memang boleh rugi dalam saham. Okay, cuma rugi tu sama ada kita dapat kawal ataupun kita dapat set dengan betul ataupun tidak. Tukar sekejap lah, tangan penat pula sebelah kanan ni. Okay, alright. Jadi that's why kebanyakan orang dia tak buat trading plan sebelum beli saham, menyebabkan risiko dia memang terdedah besar, terbuka besar. Dia boleh rugi banyak kalau saham yang dia beli tu jatuh. Okay, so hakikatnya apa je saham yang kita beli boleh jatuh. Dan saham ni terlalu banyak sebab kenapa dia boleh jatuh. Mungkin because of syarikat tersebut ada news yang buruk, mungkin because of quarter report dia rugi, mungkin because of macam-macam sebab. Okay, pasaran saham bearish, pasaran saham US bearish, pasaran saham bursa Malaysia bearish, semua saham jatuh, dia pun jatuh juga. Benda tu boleh berlaku. Okay, jadi that's why setiap kali kita beli saham memang boleh rugi. Memang boleh rugi. Tapi adakah kita bersedia untuk berdepan dengan kerugian itu ataupun tidak? Okay, ni adalah hakikatnya dalam saham. Hakikatnya dalam saham. Okay, so that's why kalau kita nak bergantung kepada technical analysis sahaja untuk buat duit, memang takkan dapat. Sebab setiap kali kita beli saham boleh rugi. Setiap kali kita boleh beli saham boleh rugi. So, jadi apa yang kita boleh buat sebenarnya? Jawapannya adalah kita kena betulkan entry kita dan betulkan exit kita. Entry kita mesti betul. Maksudnya beli counter yang ada potensi. Ada potensi, maksudnya dia ada potensi peluang untuk bergerak naik. Kita beli counter-counter tersebut.
dan kita monitor accordingly. Okay, so dia ada potensi. Jadi bila kita beli saham tersebut, kita sebenarnya berada dalam pergerakan ke atas. Tapi kalau dia jatuh, kita tahu nak jual kat mana. Itu je benda yang kita buat dalam saham ni. Bersedia. Bersedia bila saham naik dan bersedia bila saham turun. Itu je benda yang kita kena buat. Okay, alright, so tak kisah teknik. Okay, sebagai contoh, teknik yang saya gunakan. Saya ada 2 teknik yang saya selalu gunakan. Nombor 1, teknik Z, iaitu teknik permulaan uptrend. Maksudnya kita cari counter yang nak bergerak naik. So kita gunakan indikator seperti moving average, Bollinger Bands, MACD. 3 indikator untuk mencari permulaan uptrend. So bila kita dah jumpa permulaan uptrend, kita beli saham tersebut, kita nak tengok dia naik lah, of course. Kita nak buat capital gain. Tetapi kalau dia turun, dia jadi sell signal, kita tahu nak jual kat mana. Okay, so kalau dia naik, alhamdulillah, kita dapat profit. Tapi bila dia jatuh, kita pun tahu nak buat apa. Kita tahu nak jual kat mana. Itulah trade namanya. Itulah trade saham. Itulah trade saham. Okay. Jadi bukanlah mesti bila kita buat technical analysis, apa-apa teknik kita pakai, mesti profit. Tak. Okay. Jadi yang pertama, teknik permulaan uptrend. Cari counter yang nak bergerak naik. Ada potensi, tetapi anything can happen in the stock market. Jadi kalau dia jatuh, maka dia akan jatuh. Okay. So kita kena tahu kat mana kita nak bersedia untuk jual, cut loss. Okay. Alright. So teknik kedua, teknik trend line. Saya pakai teknik trend line. Maksudnya saham yang jatuh, dia berubah trend. Okay. Mungkin nak jadi uptrend. Jadi bila dia pecahkan trend tersebut, okay, saya akan buat entry apabila dia first time oversold. Itu teknik saya yang saya gunakan, teknik trend line. Okay. Jadi teknik trend line tu kita hanya beli apabila dia dah melepasi satu trend, downtrend, dan dia ada signal nak naik lebih tinggi. Itu je teknik. Tapi kalau dia jatuh juga, boleh jatuh ke tak? Boleh jatuh. Okay, boleh jatuh. Dan saya tahu nak cut loss kat mana kalau saham tu jatuh. Okay, so that's the idea tentang technical analysis. Okay, iaitu kita mengkaji potensi, okay, dan kita bersedia untuk mengambil risiko yang ada dalam saham tersebut. Okay, alright. So far boleh faham tak ni? Boleh faham tak ni? Kalau faham, komen faham. Kalau ada soalan, komen, tanya soalan. Okay, saya nak cuba jawab persoalan anda. Okay, alright. Okay, alright. Jadi itulah dia. Okay, tentang technical analysis. Okay, dan kita kena buat saham ni dengan cara yang betul. Terlalu ramai orang dekat luar sana yang buat saham dengan cara yang salah, dengan mindset yang salah, bercakap benda yang salah tentang saham, dan dia memberikan persepsi yang negatif kepada saham. Dia memberikan persepsi negatif kepada orang yang mengajar saham. Sebab ada orang yang mengajar saham dengan terma-terma yang salah, dengan cara yang salah, penyampaian yang salah. Jadi saham ni menjadi satu bidang yang dipandang serong, okay, oleh masyarakat. Okay. Disebabkan ramai orang fikir, okay, saham ni adalah tempat yang menipu dan sebagainya. Saham bukan menipu. Saham adalah perniagaan. Kita beli saham, kita jadi pemilik saham syarikat. Okay, kita memiliki aset perniagaan. Okay, jadi kita dapat keuntungan sama ada melalui dividen ataupun capital gain. Okay, jadi that's why kita kena faham dulu saham tu apa. Okay, alright. So satu lagi mitos, okay, yang berkaitan dengan trading dan technical analysis. Okay, so mitosnya adalah bila cakap tentang trade saham, okay, ramai orang cakap trading ni mestilah short term. Maksudnya dalam 1 minit, okay, dalam 1 jam, dalam 4 jam, itu maksud trading. Okay, dia mesti short term. Sebenarnya tak. Trading saham bukan semestinya short term. Trading ni, trade saham ni maksudnya kita buat profit dengan kita trade saham, kita beli saham dengan sasaran untuk buat profit secara capital gain, kenaikan saham, kenaikan harga saham. Okay, jadi kalau saham tu naik, kita dapat profit. Kalau saham tu jatuh, kita loss secara capital loss. Okay, jadi berapa lama dia naik dan berapa lama dia turun, okay, sebenarnya tak kisah. Asalkan dia naik, atau kalau dia naik, walaupun dia ambil masa 3 bulan, kita buat profit secara capital gain lah tu. Okay, walaupun 3 bulan kita tunggu, 3 minggu kita tunggu,
tapi dia naik dan kita dapat jual dekat atas, kita tengah buat profit secara capital gain dan kita adalah trader saham untuk counter tersebut. Kita trade untuk dapat profit secara capital gain. Okay, jadi pada pendapat saya, okay, trading ni dia bukan mesti short term, dia bukan mesti dalam 1 jam, 4 jam. Dia tak semestinya. Trading adalah kita beli saham dan buat profit secara capital gain. Okay, dan dia boleh jadi short term, dia boleh jadi medium term, dia boleh jadi long term. Kalau counter saham kita beli hari ni, pagi ni kita beli pukul 10 pagi, pukul 12 tengah hari dia dah naik 15%. Kita jual saham tersebut. Kita sedang buat profit secara intraday dalam hari yang sama. Tapi bukanlah maksudnya kita beli saham tu dengan mindset nak beli dan jual saham dalam intraday. Tidak. Okay, masalah ramai orang adalah dia beli saham, dia nak hari tu juga saham naik. Dia selalu tanya macam mana nak buat profit dalam saham ni hari-hari. Sebab dia terlalu banyak sangat tengok video dekat Facebook, dekat YouTube, orang cakap buat duit hari-hari. So, dia nak cuba buat benda tu. Tapi sebenarnya tu cakap kosong je sebenarnya. Bukannya tak boleh buat, boleh buat. Maksudnya macam saya cakap, kalau saham yang kita beli, dia naik dalam hari yang sama, kita jual, kita dapat profit, kita sedang buat intraday short term trade. Tapi kalau kita masuk beli saham dengan sasaran nak buat intraday, itulah yang menyebabkan kita tersangkut dalam saham ni. Itu yang menyebabkan kita tergolek dalam saham ni. Okay, so apa yang betul? Bagi saya, okay, saham ni adalah kita beli saham dan kita open the time. Tak kisahlah saham tu naik cepat ke, naik lambat ke, kita akan tunggu. Kalau dia naik cepat, Alhamdulillah kita profit cepat. Kalau dia naik lambat, kita tunggu saham tersebut naik. Sabar, tunggu, naik. Okay, jadi bila anda dah set time anda naik saham tu mesti dalam hari yang sama ataupun esok mesti naik, anda akan stres. Melabur saham dalam keadaan yang stres. Okay, dan saham ni kita tak boleh nak kawal pergerakan harga saham tu. Kita tak boleh push harga saham naik. Kita tak boleh nak tiup harga saham tu naik. Tak boleh. Okay, tak boleh dikawal kita. Okay, jadi kita hanya menumpang sahaja. Saham ni bagi saya memang kita hanya menumpang peluang yang ada dalam counter-counter saham yang nak bergerak naik. Okay, jadi kalau kita dapat beli saham yang nak bergerak naik, Alhamdulillah kita ikut pergerakan tu naik. Okay, kalau harga saham tu nak turun, kita kena tahu bila kita nak cut. Bila sampai masanya perlu cut. Itu sahaja yang kita kena buat. Okay, anda faham tak ni saya cakap ni? Kalau faham, komen faham sikit. Okay, bagi saya like dan love sikit. Bagi saya like dan love. Cuba komen. Okay, alright, saya nak baca komen lah. Ada komen masuk rupanya. Okay, Johar Sabiran, faham tuan. Jaswati Ismail, faham. Syamsu Alam, steady tuan. Okay, Faiz Syarian, faham. Ika Ahmad, faham Tian M. Okay, alright. Abdul Rahman, hari-hari ada untung secara analisa teknikal, yang buat rugi ialah pengurusan emosi yang lemah. Okay, alright. Arif Erdem, faham coach. Sebab teknik yang coach ajar simple aja. Jadi ikut dan praktikkan berulang-ulang. Tu je sebenarnya. Lama-lama kita akan lebih berpengalaman untuk trade dengan lebih baik. Betul tu. Dalam saham, kita memang kena belajar sistem yang simple. Sebab saham ni, bila kita kaji dengan cara yang complicated, kita akan penat dalam saham. So, kita kena simplekan kajian saham kita. Okay, tetapi pengalaman trade saham kita tu yang akan membantu kita untuk buat keputusan dengan lebih baik. Okay, so sebenarnya teknik tak perlu teknik power-power. Teknik simple je. Yang penting kita boleh buat keputusan. Boleh tekan button buy, tekan button sell pada waktu yang tepat, yang betul. Okay, jadi yang penting kita boleh konsisten dalam saham. Okay, so terlalu ramai orang dia belajar teknik terlalu complicated pun susah juga. Sampai dia tak boleh nak ulang proses tu banyak kali. Okay, so lama-lama dia akan stop buat saham. Okay, alright. Syamsu Alam, peribahasa anjing menyalak bukit tu real tuan. Bukit takkan runtuh. Okay, anjing mana pula ni? Okay, alright. Faiz Syarian, lebih prefer chart weekly dalam trading. Lama sikit kena tunggu tapi lebih tenang. Okay, boleh. Sebenarnya pilihan masing-masing. Kita dalam saham ni kita ada pilihan. Okay, kalau anda melabur dalam ASB, anda tak ada pilihan. Anda hanya masukkan duit dalam akaun ASB dan ada license fund manager ASB yang akan tolong laburkan modal anda, okay, dan buat pelaburan untuk anda. Jadi anda tak boleh nak pilih nak melabur di mana, dia yang akan tentukan, dan anda hanya tunggu pengagihan
pendapatan ataupun kita sebut dividen ASB pada akhir tahun ataupun awal tahun. Okay, itulah ASB, contoh melabur dekat ASB. Tetapi bila kita melabur saham di Bursa Malaysia, kita sebenarnya diberi kuasa untuk membuat pemilihan kaunter saham yang kita nak beli. Kita boleh pilih nak beli kaunter apa, kita boleh pilih nak beli bila, nak jual bila, nak hold ke tak, nak beli berapa banyak unit saham. Kita ada kuasa. Okay, dan of course tentang time frame. Ada orang suka time frame weekly, ada orang suka time frame daily, ada orang suka time frame monthly. Pilihlah mana-mana time frame yang anda suka. Okay, cuma bila anda pilih time frame tersebut, anda struggle dekat time frame tersebut, mungkin anda kena tukar time frame lain. Okay, dan tapi tak ada salah pun, tak ada mana-mana salah pun nak kena pakai time frame mana-mana pun. Okay, yang penting anda tahu apa yang anda buat. Okay, boleh tak ni? Faham ke faham ni? Okay, alright. Sukurmo Basiran, faham Tian M. Pak Din, like and love. Like and love kena klik like and love. Okay. Eli Haji Darus, saya tunggu 3 weeks naik 11%. Dalam 3 weeks tu turun naik. Walau sebenar target 10%. Okey lah tu. Power lah tu. Okay. Syamsul Alam, bagaimana nak kawal diri dari habit setiap minit nak tengok chart pergerakan saham? Bagaimana nak kawal diri dari habit tengok setiap minit nak tengok chart? Jawapannya adalah buatlah kerja-kerja lain. Buat kerja-kerja lain. Okay, dan of course macam mana habit ni kan, habit asyik tengok chart je. Sebenarnya suka hatilah nak tengok chart bila. Okay, nak tengok chart bila. Okay, dan ada masa saya tengok chart. Okay, ada masa saya tak. Dah tengok chart, dah tahu dah apa yang ada kat chart tu, kita tak tengoklah chart, kita pergilah buat benda lain. Kita pergi main game ke, pergi makan ke. Okay, so tengok YouTube ke kan. Okay, so buatlah kerja lain. Anda tak ada kerja lain ke? Asyik nak tengok chart je ke setiap minit? Kan? Okay, so buat kerja-kerja lain. Buat kerja lain Okay, alright. Misran Saleh 2, faham. Ridu 1, Tengku Azman, selamat petang Tuan Nizam, selamat petang. Hairul Nizam Mat Rohani watching. MJ Manjunggal, Muhammad Hafizuddin, Fauzina Johari, Su Puat is watching. Alright. Okay, jadi itulah antara mitos yang berlegar di kalangan ramai orang di luar sana tentang technical analysis. Okay, cuba anda komen dekat ruangan chat, ruangan komen. Apakah learning point anda dalam sesi live saya pada hari ini? Apa yang macam aha moment anda, ataupun kita sebut apa yang anda terfikir, oh betul lah apa Tuan Nizam cakap. Cuba komen sikit. Satu learning point yang anda belajar dalam sesi live saya pada hari ini yang mungkin akan membantu anda untuk lakukan saham dengan lebih baik. Cuba komen. Sebab bila saya buat live, tak kisahlah berapa ramai orang menonton. Saya harapkan apa yang saya kongsikan ni memberi manfaat kepada anda. Menjadikan anda seorang yang lebih faham macam mana nak buat saham ni dengan betul. Dan lagi best kalau saya dapat feedback, anda berjaya buat profit daripada saham anda. Alright, macam Puan Eli, siapa ni? Puan Eli Haji Darus tadi. Dapat buat profit 11%. 3 minggu tunggu. Seronoklah. Kita dapat feedback. Student-student yang belajar saham dapat buat profit. So, along the way, bila anda buat saham ni nanti insyaAllah anda akan lebih faham apa itu saham, apa yang betul tentang saham, apa yang kurang betul tentang saham. So at the end of the day, kita nak enjoy melabur dan trade saham. Kita nak lakukan saham dengan cara yang betul, yang patuh syariah. Dan kita dapat keuntungan lah dalam saham. Alright. Samsu Alam, rugi itu kita yang tentukan. Yes, betul. Kita yang set sebelum kita trade sesuatu saham. Dan kalau saham tu rugi, kita realize kerugian tersebut. Kita terima kerugian tersebut. It's okay untuk rugi. Jangan ada mindset tak nak rugi. Jangan jadi kiasu. Tak nak rugi langsung apa-apa. Kiasu-kiasi ni semua tak payah. Sebab dalam kehidupan kita ni, kita tak sentiasa menang. Ada masa kita menang, ada masa kita kalah. Yang penting, setiap kali kita menang, kita dapat merasa keuntungan tersebut. Setiap kali kita kalah, kita belajar sesuatu untuk improve lagi diri kita. Alright, Ridu 1, letak stop loss 5%, okey tak okey tuan?
untuk letak stop loss bukan main letak je, ada cara nak letak stop loss tu. Okay, so stop loss kita hanya letak stop loss sekiranya saham tersebut ada petanda nak turun lebih ke bawah. Okay, so dia bukan kita beli kat mana-mana tiba-tiba kita letak negatif 5%. Bukan macam tu. Ramai orang fikir macam tu, tapi sebenarnya bukan cara macam tu. Okay, ada cara yang tepat untuk kita beli saham pada waktu yang lebih betul. Okay, dan kemudian kita dapat set kita punya cut loss kita dengan betul lah. Okay, so bukan kata kalau saya set negatif 5% setiap kali trade, okay tak? Kalau anda beli saham tu dekat puncak, negatif 5% tu tak betul juga. Okay, so make sure anda beli ketika permulaan uptrend. Okay, alright. Abdul Rahman, learning point, terima kenyataan bahawa loss boleh berlaku even how good we are, just control the potential risk. Betul. Okay, Faiz Syarian, jangan meramal. Betul. Pak Din, tak perlu banyak indikator, tak payah pening-pening, just simple and easy, buy and sell tepat pada masa. Betul tu. Okay, terbaik. Okay, alright. Tengku Azman, risk dan reward kita yang tentukan, trade mengikut plan. Betul tu. Okay, right, terbaik. Okay, jadi terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya dalam sesi live pada petang ni. Saya harap anda belajar sesuatu yang bermanfaat. Okay, dan dapat menjadikan anda seorang pelabur dan trader saham yang bukan sekadar menguntungkan tetapi anda enjoy melabur dan trade saham ni. Okay, jadikan pelaburan dan trade saham ni sebagai satu aktiviti harian kita. Okay, kita ketika pasaran berlangsung, kita buat urusan jual beli saham. Ketika pasaran saham ditutup, kita buat kajian saham. Okay, dan at the end of the day, kita enjoy our life. Okay, jangan stres-stres. Okay, jangan kecam-kecam orang. Okay, jangan fitnah-fitnah orang. Okay, kita jadi orang yang baik. Gitu. Okay, alright. So saya rasa itu sahaja untuk sesi live pada petang ni. Okay, so hari pun dekat sini cuaca baik hari ni. Okay, alright. So, insyaAllah nanti ada kelapangan lagi. Saya akan go live lagi bersama dengan anda. Okay, dan kepada anda yang nak belajar saham bersama dengan saya, insyaAllah bulan November ni kita ada lagi kelas saham. Okay, kita ada newbie Saham Mastery Online. Okay, anda boleh pergi tengok dekat Facebook cover page Nizam Malik ni. Okay, Facebook cover. Alright, ataupun anda boleh layari sahammastery.my. Anda pergi Google, type sahammastery.my. So, anda akan masuk ke laman web Saham Mastery untuk register untuk program Newbie Saham Mastery Online. Okay, so untuk Newbie Saham Mastery Online pada bulan November special sikit sebab kita sediakan 2 hadiah ataupun bonus istimewa. Kita berikan kepada anda roadmap saham to ATM machine dan juga checklist Formula Hope. Okay, so saya tak pernah berikan hadiah ni di mana-mana tempat. So insyaAllah pada bulan November kita akan berikan hadiah ni kepada anda yang register. Okay, dan anda akan dapat hadiah ni di dalam Telegram channel Newbie Saham Mastery Online. Okay, so kalau anda nak tahu apakah hadiahnya dan macam mana nak claim hadiah tersebut, pastikan anda daftar di Newbie Saham Mastery online, okay, iaitu di sahammastery.my. Okay, MJ Majunggal, nak join kelas untuk newbie zero knowledge, boleh join newbie class. Okay, dan jangan risau. Okay, belajar saham bukan bermaksud anda kena melabur saham. Okay, jangan sibuk nak tanya berapa modal nak melabur saham. Kenali dulu saham. Adakah anda betul-betul nak buat saham? Okay, tahu langkah-langkah yang anda kena nak buat sebelum terlibat dalam saham. Kemudian barulah anda consider berapa modal anda nak terlibat dalam saham. Okay, so fokus dapatkan ilmu terlebih dahulu sebelum sibuk nak melabur. Jangan melabur selagi anda tak belajar benda yang betul tentang saham. Okay, so kita jumpa lagi. Take care semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM, you are the next millionaire. Take care dan bye-bye.